Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in bisabri salim ala sayyidina al-amin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dan insya-Allah kita akan bincang satu perkara, iaitu definisi Al-Quran. Daripada kecil sampailah kita sekarang ni kita membaca Al-Quran. Namun kadang-kadang kita tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran sendiri. Apa maksud Al-Quran? Menurut Dr. Subhi Saleh, Al-Quran ni maksudnya bacaan. Kalau tak baca tu teruk sangat. Maksud pun dah bacaan. Jadi kalau kita belajar agama, definisi dia ada dua, lughatan wa istilahan. Dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Al-Quran dari sudut istilah, jadi dari sudut bahasa. Ta'rif dari sudut istilah ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Itu maksud Al-Quran. So kita teliti satu persatu yang dimaksudkan dengan Al-Quran sendiri. Pertama sekali, Al-Quran ialah kalam Allah. Ini yang paling penting untuk kita fahami. Sebab bila ramai yang tak faham Al-Quran kalam Allah, kata-kata Allah, maka penolakan dia terhadap mana-mana juzuk yang ada dalam Al-Quran, dia rasa dia tolak ustaz mana-mana, dia tolak tok guru mana-mana, dia tolak organisasi mana-mana. Dia tidak sedar bahawa dia telah menolak Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting, sebab ini adalah kalam Allah. Bila disebut kalam Allah, saya teringat berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Pada zaman tersebut beliau duduk di bawah beberapa khalifah. Termasuk pada ketika itu Mu'tasim, yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran ni dia kalam Allah. Bagi Mu'tazilah dia bukan kalam Allah. Al-Quran bukan kalam Allah. Lalu Imam Ahmad dan beberapa orang ulama lagi mempertahankan, sebab menerima ancaman daripada pemerintah pada ketika itu. Walaupun sebahagiannya telah berpaling kerana mungkin terpaksa. Lalu mungkin waktu itu, tak tahulah dalam sejarah, mungkinlah dia orang terpaksa cakap itu ketentuan Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, 4 orang ulama yang bertahan akhirnya dipenjarakan. 2 daripadanya juga terpaksa tukar balik. Seorang daripadanya mati dan tinggal seorang, Imam Ahmad bin Hanbal, dalam penjara. Lalu bila Imam Ahmad, pemerintah panggil, suruh dia tukar balik. Tukar, dia tak nak. Dia tetap mempertahankan Al-Quran adalah kalam Allah. Sehingga beliau disebat dan dalam riwayat menyatakan seluruh tubuh badannya berdarah. Nak cerita bahawa betapa dahsyatnya siksaan pada ketika itu. Kita selalu belajar tentang fiqh mazhab ni. Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, dan begitu juga Imam Ahmad. Tapi kita tak belajar prinsip imam-imam ni dalam mempertahankan kebenaran. Imam Ahmad tetap mempertahankan kebenaran walaupun dia hantar ada ulama jumpa dia, kata tak payahlah sungguh-sungguh sangat, sebab kalau kamu dipenjarakan, kamu tak boleh sampai dakwah di luar sana dengan lebih ramai lagi kalau kamu duduk dalam penjara. Imam Ahmad jawab apa? Idza sakata al-alim taqiyatan wal jahil yajhal famata yadhharul haqq. Apabila orang alim berdiam diri dan orang jahil bertambah jahil, famata yadhharul haqq, bila nak zahir yang hak? Ini Imam Ahmad. So, tadi Muhammad kata, kalau semua orang alim pakat duduk diam diri, taqiyatan, kerana duk jaga periuk nasi mungkin, takut,
Wal jahil yajhal, orang jahil akan bertambah jahil. Famata yadhharul haq, bila nak zahir yang hak? Kita jumpa ustaz ni, ustaz, apakah komen ustaz tentang pelaksanaan undang-undang Islam? Ustaz kata no comment. Pergi jumpa ni, ustaz, hudud ni wajib ke tak? Oh, soalan lain please. Kalau semua ustaz begitu, bila nak zahir yang hak? Maka orang jahil bertambah jahil. Maka dia jaga privasi. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, seorang yang tukang sebat Imam Ahmad ni, tukang sebat ni dia tahu bahawa Imam Ahmad ni memang seorang imam besar dan pakar hadis. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal pernah menulis satu kitab hadis, iaitu Musnad Imam Ahmad. Lalu tukang sebat ni dia tanya pada imam, "Wahai imam, aku ni duk sebat kamu, dia tanya, betul ke satu hadis yang aku dengar, siapa yang membantu orang zalim maka dia akan masuk dalam api neraka?" Imam Ahmad kata betul hadis tu. Lalu dia kata, aku ni tukang sebat kamu ni, adakah aku pembantu orang zalim? Dia takut dia masuk dalam kategori hadis tu. Jadi Imam Ahmad kata kamu bukan pembantu orang zalim. Dia rasa lega. Kamu bukan pembantu orang zalim. Imam Ahmad kata pembantu orang zalim yang sediakan pakaian kamu, itu pembantu orang zalim. Pembantu orang zalim yang sediakan makanan kamu, itu pembantu orang zalim. Bahkan kamu ni zalim dah, bukan pembantu lagi. Tadi dia rasa lega, rupanya dia kategori orang zalim. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, bila kita dapat istilah orang zalim, selalu tergambar dalam pemikiran kita, alhamdulillah kita tak ada bab zalim ni. Oh, bising. Kita dah nampak siapa zalim? No. General As-Sisi di Mesir bunuh rakyatnya, tuan-tuan. Oh, zalim. Kita nampak siapa zalim? Zalim tu Bashar Assad dalam tempoh 3 tahun telah membunuh lebih daripada 200,000 orang. Itu zalim. Kenapa kita nampak itu je zalim, kita tak nampak yang lain-lain juga zalim? Sebab takrifan zalim itu kita ikut kepala otak kita. Macam tu. Sebab tu bila ikut kepala otak kita je, tuan-tuan, saya bagi contohlah, ada perbincangan di kalangan jiran perempuan. Dia kata, I sukalah Habib I. Habib I ni baik betul. Memang baik betul. Lalu member dia tanya, baik macam mana? You know, setiap kali konsert dia bawa I, oh, I rasa bahagia dengan dia. So ada dua nilai situ, nilai baik dan bahagia, ikut ukuran kepala otak dia. Dia tengok orang sebelah kahwin dengan orang surau, I rasa isteri dia tak bahagia. Sebab mana konsert pun I tengok habis dia tak bawa. So dia tolong rasa tak bahagia untuk orang lain. Kerana ukuran kebahagiaan itu ikut kepala otak dia. Sama juga dalam bab zalim. Zalim ni kita nampak hak ni, hak bunuh orang tu zalim. Mari kita melihat salah satu ayat Al-Quran tentang kezaliman. Bila Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka zalim. Dan label zalim ini bukan oleh para ustaz, bukan para ulama, dan bukan organisasi mana-mana, tak. Ini kalam Allah. Itu kita terdefinisi kalam Allah. Allah yang berikan label itu, zalim. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, Allah kata siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka zalim. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, malamnya kita nampak hukum Allah ni nampak berat sangat dengan pelbagai alasan yang kita bagi. So kalau kita bertemu dengan golongan ini, kita jangan bincang isu pelaksanaan, tapi kita bincang isu keazaman. Kita jangan bincang isu pelaksanaan, tapi bincang isu keazaman. Apa maksud saya? Kalau pelaksanaan dia banyak songeh, yang paling penting ialah keazaman dulu. Bila ada azam, insya-Allah dia akan buat. Tak banyak pun, sikit-sikit dia akan buat.
Kalau awal-awal lagi, ini bukan fitnah, tuan-tuan buka dalam YouTube. Kita tidak akan melaksanakan undang-undang Islam. Apa maknanya? Tak akan. Awal-awal lagi tak akan. Cari yang akan laksanakan. Senangnya. Dan dia kata tak akan. Cari orang yang akan laksanakan. Apa susahnya kan? Kita dah sebut kita tak akan. Duk tunggu apa lagi? Jadi nak. Itu apa sebenarnya mahu sekalian. Jadi bila sebut tak akan ni, dia takkan buat. Jadi kita kena cari orang yang akan buat. Senang. Tuan-tuan, macam saya lah. Target saya nak lulus periksa. Kalau saya malas baca buku pun, buang-buang saya buka kat lah sikit-sikit. Sebab ada juga target nak lulus periksa. Kalau saya, awal-awal saya kata, saya tak nak ambil periksa. Kan? Tak nak ambil periksa. So, saya takkan buat persiapan langsung untuk peperiksaan tu. Kan? Macam tu je analogi dia. Baik, tuan-tuan berpuas dan mak sekalian. Sebab tu, contoh, kita tengok Sultan Brunei. Sebab kalau kita bincang dari sudut pelaksanaan, dia banyak songeh. Orang kata kita ni masyarakat majmuk. Tuan-tuan, Madinah masyarakat majmuk. Berapa ramai kelompok, berapa banyak kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Brunei majmuk. Brunei majmuk, tuan-tuan. Ya. Allahu Akbar. Kita perlu beri kredit kepada Sultan Brunei. Baru ni ada satu macam seminar. Saya jumpa dengan salah seorang tentera Brunei, pangkat Fu Colonel. Saya kata, tuan, pertama sekali saya ucap tahniah pada tuan sebab negara tuan bakal melaksanakan undang-undang Islam. Yang keduanya, saya kata kalau saya jumpa Sultan tuan, saya nak cium tangan dia. Sebab saya kagum dengan Sultan Brunei. Di ketika negara antara yang kecil lah kalau tengok dalam dunia ni, Brunei ni antara yang kecil. Kalau tuan-tuan buka dalam komputer, dan komputer tengok peta dunia, Brunei ni dia titik je, tak ada lakaran pun. Nak cerita kecil tak kecil Brunei, titik kemudian Brunei. Nak cerita kecilnya Brunei. Namun bagi Sultan Brunei, walaupun negaranya kecil, menerima ancaman kuasa-kuasa besar, siapa yang berani laksanakan undang-undang Islam, baginda telah mempraktikkan apa yang diucapkan dalam salatnya, bahawa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab kita kadang-kadang, kita bila nak laksana undang-undang Islam, nanti Amerika kata apa nanti Amerika tak bantu kita, kita susah. Nanti, tuan-tuan, lagi sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah besar pada segala-galanya. Tapi dari sudut ini, nampak Amerika nanti macam mana. Baik sembahyang Amerika Akbar. Senang. Tuan-tuan berpuas dan mak sekalian. Lalu, sebab kita juga bagi alasan, kita kata kita bukan tak nak buat. Ni selalu tuan-tuan boleh dengar, kita bukan tak nak buat, kita kena bagi faham semua orang baru boleh kita buat. Dengar alasannya tu. Betul. Dia benda ni memang kita setuju. Ia melalui proses. Sebab Sultan Brunei ni bukan drastik. Kalau tuan-tuan ingat beberapa tahun yang lepas, Sultan Brunei kata apa? Kita tidak ada alasan di depan Allah untuk tidak melaksanakan undang-undang Islam. Tak ada alasan. Bila baginda umumkan begitu, diarahkan semua untuk buat persiapan. Termasuklah memahamkan rakyatnya. Tuan-tuan, tahun lepas dia umum tahun ini bulan 4 akan dilaksanakan secara sepenuhnya. Ini bermakna melalui proses. Kalau kita bagi alasan kita bukan tak nak, tapi undang-undang Islam ni dia tak boleh buat drastik, dia perlu fahamkan semua orang baru kita boleh buat. Okey. Tahun 80 kita bagi alasan yang sama. Orang tanya bila nak buat, kita bukan tak nak buat, tapi kita kena bagi fahamkan semua orang baru kita buat. Tahun 90 kita juga bagi alasan yang sama, kita bukan tak nak buat, kita bagi faham semua orang baru kita buat. Tahun 2000 kita bagi alasan yang sama, kita bukan tak nak buat, dia benda ni peringkat-peringkat, kita fahamkan semua orang dulu baru kita buat. Tahun 2010 kita bagikan alasan yang sama,
So 40 tahun kita beri alasan yang sama. Kita perlu bertanya, kamu perlu berapa ratus tahun untuk fahamkan orang bahawa inilah undang-undang yang terbaik? Berapa ratus tahun kamu perlukan? Setelah 40 tahun kamu berikan alasan yang sama, kamu perlu berapa ratus tahun? Sebab dalam teknologi moden ni, susah ke nak bagi faham? Nak bagi faham orang, susah lah teknologi moden tu kan? Senanglah. Tuan-tuan tengok bersamamu, tengok. Yang awal-awal lagu Jacqueline Victor kan. Haji Muslimat gosip saya, Ustaz suka Jacqueline Victor rupanya. Bukan boleh harap kan. Tuan-tuan, kenal dan suka dua perkara yang berbeza. Saya kenal, saya tahu bahawa Presiden Barack Obama, Presiden Amerika, adakah bermakna saya suka dengannya? Tak semestinya. Saya tahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, adakah bermakna saya suka pada dia? Tak semestinya. Jadi saya tahulah Jacqueline Victor ni kan. Saya teringat masa pensyarah saya dulu, Dr. Abdullah Fawaz, masa di Jordan dulu, umur dia 31 tahun, rambut botak ni, botak. Punya alim tuan-tuan, masuk dalam kuliah apa pun tak pernah bawa kitab syarah 4 mazhab. Alim sungguh, tak pernah bawa kitab tuan-tuan. Yang bawa kitab kami lah, sebab kami tak alim, baru berkat mengaji. Tuan-tuan tengok surau masjid Malaysia, hak ta'alim Tok Guru bawa kitab, muka surat 30, anak murid janggut, duduk sandar dinding, terjemput dia mari mengajar. Bukan dinding sini lah tuan-tuan, tak apa. Bukan cerita sini tuan-tuan. Ni kalau kuliah berkitab ni, saya tak ada kitab tak apa kan. Tuan-tuan berpuas dan sekalian. Jadi satu hari tu dia ni memang warak. Saya berapa kali saya cuba bagi salam dia, selalu saya gagal. Dia bagi salam dulu. Satu hari tu dia masuk dalam kelas. Dia sebut nama penyanyi-penyanyi Arab, penyanyi-penyanyi Arab. Jadi dia sebut nama ni. Salah seorang bukan salah seorang pelajar perempuan Arab pakai purdah. Dia komplain pensyarah, dia kata ni ke pensyarah syariah, aku tak pernah tengok pensyarah syariah macam ni. Contoh tuan-tuan, dia Arab ni dia beza, dia tak sama dengan Melayu. Yang Melayu disimpan dalam hati, Arab biasa macam tu. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok Arab bertumbuk tepi jalan, dua orang bertumbuk, seorang mari sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Dua orang tu pergi minum teh kat kedai. Kalau orang Melayu, Allah, balik pesan ke anak tu, abah pesan ni, anak pakcik Leman 7 keturunan yang kawan dengan anak dia. Pesan dengan. Jadi orang Arab dia beza. Saya ingat lagi masa Masjid Muqtah, Imam Ibrahim nama dia, rendah je Imam Ibrahim ni. Dia kalau saf, sebab dalam asar ni perkataan sahabat. Sahabat kata kalau Nabi jadi imam, kami membina saf ni, kami membina saf sehingga dia bagi analogi, anak kambing tak boleh nak celah kaki ni. Nak cerita rapatnya saf. Itu saf yang betul. Anak kambing tak boleh lintas. Kita buat saf macam mana tuan-tuan? Jangan kata anak kambing, lembu kondo boleh lalu. Bukan lembu biasa. Tuan-tuan berpuas dan sekalian. Tapi kalau tuan-tuan tengok di bandar alhamdulillah saf rapat. Saya tengok trend ni di bandar alhamdulillah saf rapat. Sebab apa? Sebab majlis ilmu subur di bandar-bandar. Dulu kalau nak cari orang alim kena pergi kampung, jumpa orang alim. Sekarang orang alim hampir pupus di kampung. Nak cari orang alim datang bandar. Tuan-tuan tengok kampung, kenapa saf tak rapat? Sebab majlis ilmu kurang, tak faham. Kita rapat di sini tuan-tuan, kita rapat sini, balik raya kan? Kita balik kampung, kita semayang, kita nak rapat dengan dia, dia lari kan? Dia rimas dengan kita. Dia imam. Bukan makmum, Tok Imam tu. Tok Imam bila dia jadi imam, lurus, dia rapatkan saf. Esok dia jadi makmum, dia pun tak rapat. Imam kampung. Tuan-tuan. Sebab tu saya kata majlis ilmu main peranan yang sangat penting. Kalau tuan-tuan tengok di bandar tuan-tuan pergi hari Jumaat. Biasanya saf pertama, 2, 3, biasanya depan-depan ni rapat. Mula belakang je, mula tak rapat. Sebab apa? Sebab yang depan-depan ni biasanya dihadir majlis ilmu. Biasanya tu. Hak mana hak mari kuliah Zuhur, hak datang kuliah Maghrib, orang-orang ni lah yang berebut nak duduk depan.
Orang yang tak hadir majlis ilmu ni, dia tak faham apakah kelebihan duduk depan. Sebab tu dia datang Jumaat tuan-tuan, dia duduk belakang. Bila iqamah je, iqamah kan, ada kosong depan, dia sila buat muka manis sebab tu, sila ke orang. Dia tak nampak kelebihan yang ada depan. Baik, tuan-tuan puas dan sekalian, sebab itu pentingnya majlis ilmu. KL Selangor ni, Allahu Akbar, sangat dahsyat. Sebulan kadang 40 majlis ilmu, lebih 40 pun ada, satu surau dan masjid. Malam Jumaat pun tak buat baca Yasin, buat majlis ilmu. Dia orang kampung tak boleh terima kalau malam Jumaat tak buat baca Yasin. Dia tu imam tu kena cop Wahabi ya. Wahabi tu imam ni. Tuan-tuan, tapi di bandar tuan-tuan, di bandar mereka beranggapan nak baca Yasin kat rumah boleh. Kan? Kenapa perlu tunggu datang surau nak baca Yasin? Kenapa perlu tunggu datang surau baca Yasin? Baca Yasin sunat. Majlis ilmu ni ramai yang tak cukup lagi ilmu fardu ain, maka wajib dia belajar. Maka mereka buat majlis ilmu. Oh, Selangor pun meriah tuan-tuan. Selangor meriah. Sekarang dulu tak meriah. Tuan-tuan puas dan mak sekalian. Jadi apabila kita Dr. Abdullah Fawaz ni, yang imam tadi ni, tuan-tuan, saf yang paling kurang, saf yang betul kita menyentuh orang sebelah, paling kurang. Jadi Imam Ibrahim ni, biasanya kami sembahyang sampai macam ni, rapat betul. Kalau dia tengok tak sentuh je, dia terbuka yang belakang tu, main sini, belakang, di sini. Hak belakang datang dapat, tak ada masalah. Cuba imam surau kita buat macam tu tuan-tuan, yang belakang, main sini. Tobat tak datang lah surau tu. Dia tentu imam tunjuk garang aku, dia ingat dia siapa? Jadi itu kita lah. Bila budak perempuan Arab ni yang pakai burdah ni, dia komplain, dia cara Dr. Abdullah Fawaz ni, dia diam je, dengar. Dah habis dah cakap? Okey, habis dah. Dr. Abdullah Fawaz ni dia kata, kau ingat aku duduk kat bulan ke? Kau ingat aku ni duduk di bulan ke? Dia tak aku ni, dia tak ada kereta tuan-tuan. Daripada rumah ke universiti 2 km. Sepanjang aku naik coaster ni, aku didendangkan dengan lagu. Bila aku buka surat khabar utusan tak ada. Apalah saya suka. Bila dibuka surat khabar, artis lagu. Si ada sisipan tak artis. Kemudian bila tengok TV, artis lagu. Radio, artis lagu. Setiap minggu dia balik ke Jaraj kampung dia 3 jam naik poster, dia tak aku didendangkan dengan lagu. Maka kalau inilah suasananya, mana mungkin aku tak kenal artis? Mana mungkin? Suasana penting tuan, sebab tu forum perdana duk salah mak bapak je. Saya menyatakan memang betul mak bapak main peranan yang penting, tapi suasana juga main peranan penting. Anak-anak kita duduk dengan kita berapa jam? Tolak waktu tidur tuan-tuan, berapa jam dengan kita? Selebihnya dia kat luar. Dia berhadapan dengan suasana di luar. So siapa yang mewujudkan suasana tu? Orang yang ada kuasa. Macam mana dia boleh berkuasa? Tuan-tuan, jawab nanti. Baik, tuan-tuan berpuas dan mak sekalian. Lalu, kalau kita tengok tuan-tuan, suasana sangat penting. Sangat penting. Macam kita lah. Kita dalam radio, artis lagu. TV, artis lagu. Kalau iklan artis nak datangkan, nantikan artis kesayangan anda. Termenung kita bila aku sayang kat dia. Tu dia punya ni. Kalau ulama, tak ada pula, nantikan ulama kesayangan anda. Kalau sok khabar tuan-tuan, ada sisipan artis pula. Sisipan ulama tak ada. Kalau artis meninggal dunia, artis mati, muka surat depan. Ulama mati tuan-tuan, belum tentu masuk surat khabar. Kalau masuk pun muka surat 27, bawah keputusan nombor ekor. Nak cerita punya hujung tuan-tuan. Dia orang belajar Arab ni, dia ada kata bahasa sastranya apa? Metafora. Dia ada metaforanya. Jadi tuan-tuan berpuas dan mak sekalian,
Lalu kalau inilah suasana kita, mana mungkin tak kenal artis? Tuan-tuan jumpa mana-mana ustaz, tuan-tuan tanya ustaz, ustaz kenal tak Siti Nurhaliza? Ustaz kata, astagfirullah, anak tak kenal lah. Siti apa tadi? Bohong sangat lah ustaz tu, takkan Siti Nurhaliza tak kenal kan? Kalau hak penyanyi cikai ni tak kenal, lain lah. Jadi tuan-tuan, itu suasana. Okey, kembali balik yang bersamamu tadi. Jadi yang cameraman ni, bila bersamamu ni, habis lagu Jacqueline Victor ni, dia akan tunjuk rumah daripada sisi luar. Atap bocor, tiang sengit. Kemudian dia ambil gambaran orang ni kerja kat luar apa, potong rumput dan pelbagai lagi. Kemudian dia akan masuk dalam rumah. Tuan-tuan tengok tak, setiap program bersamamu, bila cameraman ni masuk dalam setiap rumah bersamamu ni, ada satu benda yang ada. Apa dia? TV. Tak kira lah kalau bukan LED pun, tapi TV ada. Tuan-tuan, jangan kata orang miskin. Saya pernah mengajar di Bidor, campur dengan orang asli. Tuan-tuan tengok orang asli Bidor, orang asli Genting Highland. Bukan area biasa tuan-tuan, Astro. Beyond lagi. Kita ni Astro pun, Allahu Akbar. Saya Astro baru langgan tuan-tuan. Lebih kurang setahun lah, tak sampai setahun mungkin. Itu pun saya cuba untuk tidak melanggan Astro, tapi saya gagal akhirnya. Tuan-tuan, saya beli booster ni dalam tempoh yang dekat-dekat, saya ingat 4 booster. Sampai satu tahap, saya sudah tidak boleh membezakan antara muka katak dan muka orang. Duk tengok, ni katak ke orang? Katak ke orang? Dah tak boleh beza, tak apalah, kita ambil Astro. Itu sistem kapitalis. Kenapa tak upgrade frekuensi area biasa? Kan? Dia memaksa secara tidak langsung untuk kita ambil ke Astro. Tak apalah. Duduk kawasan Astro tuan-tuan, tak ada Astro juga, tak tengok TV je. Baik, tuan-tuan berpuas dan sekalian. Lalu, kalaulah di setiap rumah ada TV, soalannya, adakah sukar untuk kita fahamkan orang bahawa inilah undang-undang yang terbaik? Susah atau tak? Ya senang lah. Semua rumah ada TV, cerita je lah. Tuan-tuan tak perlu ambil bagi alasan 40 tahun dah tuan-tuan, tak perlu 40 tahun, 3 bulan solid. Guna radio, TV, akhbar, apa-apa media tuan-tuan, 3 bulan solid. Saya bagi contoh, putusan. Hari ini muka depan, tajuk besar, undang-undang Islam yang terbaik dalam dunia. Besok, undang-undang Islam mampu menyelesaikan masalah jenayah. Lusa, muka surat depan, buat perbandingan antara negara yang mengamalkan undang-undang Islam dan tidak, buat statistik kan, jenayah, kadar jenayahnya. 3 bulan kalau solid begitu, orang faham? Fahamlah. Kenapa kita tak buat? Bahkan kalau tuan-tuan jenis tak hadir kuliah, tuan-tuan ni katakan tak hadir kuliah, tuan-tuan hanya tengok TV, radio, akhbar, apa pandangan ataupun persepsi tuan-tuan terhadap undang-undang Islam? Mesti buruk kan? Mesti buruk. Tuan-tuan, kita tidak jujur sebenarnya. Sebab tu, kalau forum perdana ada ustaz, dia terkeluar, dia cakap undang-undang Islam lah yang paling terbaik, tak keluar TV dah ustaz. So di mana kejujuran kita? Kita duk kata nak bagi faham, sampai bila? Cuba kita sebut, okey, saya terima hujah anda bahawa kita perlu fahamkan. Baik, letak kita punya target. Tahun 2016 kita akan buat. Tahun 2016 kita akan buat. Buat, arahkan semuanya, buat persiapan ke arah itu. Ya. Bajet pandai pula 5 tahun sekali, apa kita punya target pun semua kan. Boleh pula buat. Kenapa undang-undang Islam tak boleh bagi macam tu? Maka tuan-tuan, dia sebenarnya ada masalah dalam iman. Ada masalah dalam iman. Sebab tu tuan-tuan juga dengar dia kata, kami tak nak lah, itu undang-undang organisasi tu, bukan undang-undang Islam. Dengar macam tu kan? Dia kata tu bukan undang-undang Islam, tu undang-undang Islam puak tu. Okey, kita terima dulu. So sekarang kita belajar teknik reverse psychology. Reverse psychology. Sebab banyak nak kita tolak, okey, saya terima itu undang-undang puak tu, bukan undang-undang Islam. So saya nak tolong tunjukkan mana undang-undang Islam yang sebenar. Jom kita buat sama-sama. Tak nak pula dah. Tak nak pula maknanya tidak jujur.
Kalau kau kata itu undang-undang puak tu, bukan undang-undang Islam, mana undang-undang Islam yang betul? Jom kita buat. Tak nak lah. Maka tuan-tuan puas dan mak sekalian, sebab itu saya masa belajar undang-undang Islam, fiqhul uqubat, dia fiqh ni ada banyak. Tapi orang Melayu ni dia belajar fiqhul ibadat je. Fiqh ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ada fiqh lagi, fiqhul munakahat, bab nikah, talaq, zihar, illah, khulu' dan pelbagai lagi. Fiqhul munakahat. Ada fiqhul muamalat. Ni tuan-tuan lebih hebat lah muamalat ni. Jual beli, gadai, apa lagi, sewa dan pelbagai lagi, pinjam. Itu muamalat. Kemudian ada lagi fiqhul wasaya wal mawarith, bab wasiat dan harta pusaka. Sebab tu orang Melayu di Malaysia ni tuan-tuan, bila bapa meninggal dunia, anak-anak bergaduh sebab tak belajar fiqh ni. Sedangkan Islam dah tentu pada anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, ibu berapa, isteri berapa, ayah berapa, semua telah ditentukan. Ada lagi fiqhul uqubat ataupun fiqhul jinayat, bab undang-undang Islam. Ada qisas, ada ta'zir, ada hudud, ada ta'zir. Bukan hudud je, ada qisas, hudud, ta'zir. Qisas ni bunuh balas. Kalau bunuh orang, bunuh balik. Kecuali kaum keluarganya nak mengampunkan, kemudian kena bayar dia. Kemudian qisas juga, kalau potong telinga orang, potong telinga dia balik. Adil tak? Adil tak? Kita, undang-undang manusia, kalau potong telinga orang, mungkin dia akan dipenjarakan 5 tahun. Makan free, penempatan free. Dia keluar, dia ada telinga. Orang tadi tak ada dah telinga. Maka tuan-tuan puas dan mak sekalian, lalu kalau kita melihat isu begini tuan-tuan, bahawa kita nak kena faham inilah undang-undang yang paling adil. Saya masa mula-mula nak masuk kelas yang pertama, saya ingat lagi pensyarah saya Dr. Abdul Hamid Majali. Saya sebelum masuk kelas yang pertama, saya andaikan pensyarah akan cerita secara umum apakah qisas, apakah hudud, apakah ta'zir. Tuan-tuan, pensyarah ni dia tak cerita langsung bab qisas, hudud, ta'zir. Dia cerita apa? Allah tu siapa? Kita ni makhluk. Kita ni hamba. Hamba ni apa peranannya?